أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita sama-sama ingin melihat kepada halaman 521 memulakan ataupun melihat kepada surah baru iaitu surah Al-Dhariyat, surah yang ke-51, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita surah baru Ustaz ya. Surah baru pada juz 26 dan kemudian seterusnya nanti kita akan masuk ke juz yang ke-27 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Terus kita bersemangat dan kita mengucapkan syukur benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan kita untuk sama-sama mengikuti dan juga tilawah Al-Quran pada saban hari, kerana itu adalah ibadah yang amat penting untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 521. Bermula daripada ayat 1 hingga 6, kita akan melihat kepada betapa kiamat pasti berlaku. Itu ada pada muka surat 520 di hujungnya itu. Dan kemudian kita menyambung lagi pada ayat 7 hingga 14, sikap orang musyrik mengenai kebangkitan al-ba'th, dan diteruskan pada ayat 15 hingga 23, sifat orang yang bertakwa dan apakah balasannya. Diikuti pada ayat 24 hingga 30, kisah tetamu Nabi Ibrahim dan berita gembira kelahiran Nabi Ishaq alaihi salam. Sama-sama kita baca ayat 1 hingga 21 terlebih dahulu. Tuan-tuan buka pada muka surat 520 di hujung sekali itu, dan kemudian kita akan sambung sehingga ayat yang ke-21 pada hari ini pada bahagian pertama. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak lupa kita untuk sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Kita bersama dengan Al-Quran, My Quran Time baca faham amal. Hari ini muka surat 521 Ustaz Fazal. 521. Tapi kita mulakan ambil pada ayat pertama yang berada pada muka surat 520 di bawah itu. Orang kata apa, biar kemunasabahan itulah. Kita mulakan alang-alang ada dua baris dan kita terus ambil pada ayat pertama, sebab semalam kita dah berhenti pada ayat akhir surah Qaf. Cantiklah kita mula pada ayat pertama dan meneruskan sehingga pada ayat 21. Jom sama-sama kita baca dengan struktur ayat hari ini berbeza pula daripada surah Qaf, dan tadabbur juga akan berbezalah. Lagu pun akan berbeza juga. Tadabbur pastilah, insya-Allah Safas akan memberikan pencerahan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا
إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 1 hingga 21 surah Az-Zariyat, surah yang bermaksud demi angin. Maksudnya Az-Zariyat itu adalah angin yang menerbangkan apa? Menerbangkan debunga, menerbangkan ataupun menggerakkan awan. Itulah angin yang Allah bersumpah pada ayat yang pertama. Secara ringkas, surah Az-Zariyat ini adalah surah rezeki, Ustaz ya. Kalau ada orang kata menarik rezeki, menjemput rezeki, nak luaskan rezeki, nak jadi kaya, sebenarnya surah Az-Zariyat adalah salah satu surah yang bercerita banyak berkaitan dengan rezeki. Allah bersumpah pada ayat yang pertama, wadzariyati zarwa, demi angin yang menerbangkan sekuat-kuatnya, falhamilati wiqra, yang membawa angin ataupun membawa awan dengan beban yang berat, faljariyati yusra, dan juga jariyat itu kapal-kapal yang berlayar dengan mudah ya. Dengan angin itu sendiri Allah bersumpah, dan Allah terangkan apakah fungsi angin pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Malah lebih daripada itu, Allah menerangkan fal muqassimati amra, iaitu malaikat-malaikat membahagikan rezeki, yang salah satu punca perkara paling pentingnya adalah berkaitan dengan angin ya. Dan urusan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah dengan satu perkara iaitu angin, dan diterangkan dalam 3 ayat apakah fungsi angin sehingga membawa kepada rezeki yang telah ditentukan. Innama tu'aduna lasadiq, iaitu sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti benar, iaitu berkaitan dengan kejadian hari ad-din, wa innad-dina lawaqi', iaitu hari pembalasan. Din kita biasa baca Ustaz ya, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan satu, tetapi din juga adalah agama ya, agama dan din ada kaitan dengan dain, iaitu hutang. Jadi apa kaitan hari pembalasan, din dan juga dain? Rupa-rupanya di akhirat nanti kita akan ditanya tentang hutang kita. Segala nikmat yang Allah telah berikan, kereta, rumah, kepandaian, ilmu, peluang yang Allah berikan, keluarga, semuanya itu adalah
anugerah daripada Allah dan ia adalah hutang. Hutang yang akan ditanya. Macam mana nak lulus hutang tersebut? Pastikan ianya diuruskan dengan agama. Itu yang maksudnya ad-din. Dan bila Allah menyatakan wa innad-dina lawaqi', hari pembalasan itu yang berharga adalah yang telah dibawa ataupun telah dilaksanakan dengan asas agama di dunia itu. Itu saja yang berharga. Kalau tidak diasaskan kepada agama, maka ianya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah bersumpah bahawa hari kiamat ataupun pembalasan itu pasti berlaku, dan Allah bersumpah lagi was-samaa'i dzatil hubuq, ya, demi langit yang mempunyai orbit yang pelbagai itu. Untuk apa? Untuk bintang-bintang, untuk matahari, bumi kita ada orbit, semuanya ada jalan masing-masing yang tidak akan berlanggar antara satu sama lain. Macam kita lah Ustaz, ya, atas jalan raya kita tu ada bahagian 1, 2, 3, maka tak berlanggar, tidak berlanggar. Maka jalan itulah yang dinamakan hubuk. Allah bersumpah innakum lafi qaulim mukhtalif, yang orbit ini tak pernah berlanggar, tetapi Allah kata sesungguhnya kamu ini selalu berpendapat yang berlanggar. Istilahnya mukhtalif. Mukhtalif ini selalu berkhilaf Ustaz, ya, berbeza pendapat, ya, walaupun Allah dah bagi dah orbit kepada kita, iaitu dengan turunnya qaul daripada Allah, iaitu Al-Quran. Mengapa berlaku pertelingkahan, perselisihan tersebut? Yufaku anhu man ufik, ya, kerana telah dipalingkan daripada perkara yang sebenarnya. Sebenarnya kita ada wahyu, kita ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada orang yang berbuat pendapat-pendapat yang diistilahkan sebagai kharrasun pada ayat yang ke-10, ya, iaitu pada ayat 10 ini terkutuklah orang-orang yang banyak buat cerita. Kharrasun ini buat teori yang tidak ada asas daripada Al-Quran. Malah dijelaskan pada ayat 11 itu, siapa kharrasun? Alladzina hum fi ghamratin sahun, iaitu dia berada dalam kebodohan, dan dalam masa yang sama dia lalai untuk membuat persediaan sampai ke hari akhirat. Dan ini pernah kita jumpa sebelum ini, bila orang-orang yang kufur itu dikaitkan dengan seperti haiwan Ustaz, ya. Betul. Haiwan, kerana apa? Haiwan itu dia tak bijaklah, ghamrah, dan dia lalai. Dia makan, dia tak perasan pun ada harimau ke ada apa, yang penting dia dapat makan. Jadi bagi umat Islam, bagi umat yang beriman, kita bukan sekadar hidup untuk makan, tapi makan kita adalah untuk hidup, tetapi lebih daripada itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-12, yasaluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya, ya, mereka bertanya bila. Ayyana di situ perkataan yang digunakan ayyana Ustaz, ya, berbanding dengan mata. Mata kalau digunakan bila dalam keadaan yang positif, bila hari kiamat, bila hari pembalasan. Tetapi bila ayyana ini digunakan, dia adalah dalam bentuk yang menyindir Ustaz. Bila kan hari kiamat, bila dia cara mengejek, bertanya, ya, mengejek. Itu adalah maksud ayyana yaumuddin, pertanyaan daripada mereka yang sahun, yang lalai tadi. Jadi Allah menjawab, Allah menyatakan yaumahum, hari tersebut ialah mereka berada pada neraka yuftanun, yang mereka akan dicairkan seperti emas dicairkan. Yuftanun daripada perkataan fitnah, maksud asalnya ialah seperti emas Ustaz, ya, emas bongkah yang kita jumpa ke, kemudian dididihkan sampai tahap 2970 darjah Celsius, akhirnya cair untuk buang kotoran. Maka inilah yang berlaku kepada mereka yang menidakkan ataupun lalai untuk membuat persiapan ke hari akhirat, sehingga kan mereka dididihkan, diseksa, dipanggang di dalam neraka. Dzuqu fitnatakum, ya, rasakan apa yang kamu siksa kamu. Maksudnya ialah selama ini apa yang dibuat itu tidak membuat persediaan untuk mengelakkan daripada azab yang amat sengsara ini. Hadzal kuntum bihi tasta'jilun, kamu pernah minta daripada Allah, kamu minta cabar Allah, cabar pada Rasul, bila ayyan, ya, bila ayyan tadi kan cabar, bila kan, bila ditanyakan ayyana yaumuddin, itu mencabar kepada Allah, mencabar pada Rasul, rasakan, ya, Allah kata rasakan atas apa yang kamu minta sebut secara cepat ataupun tasta'jilun. Ini adalah sifat orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak beriman, tidak bertakwa. Tetapi bagaimana pula kepada orang yang bertakwa?
Allah nyatakan pada ayat yang ke-15 dan ayat 16. Kita baca dua ayat ini untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan. Angin sama Ustaz ya. Angin sama Allah beri, tapi ada angin satu kawasan dapat hujan, dapat pokok yang rimbun. Satu lagi angin yang membawa puting beliung yang menyebabkan sesuatu kawasan itu tidak maju dan tidak rimbun. Mengapa? Daripada satu sumber boleh jadi macam-macam, bergantung kepada sejauh mana Allah nak memberi anugerah ataupun memberi azab. Tadi kita berbincang tentang azab, bagaimana pula motivasi takwa daripada ayat 15 dan ayat 16 bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah kita nak baca dua ayat yang menceritakan Ustaz kata apa ni, memotivasikan kepada orang-orang yang bertakwa. Betul. Allah Taala berikan sesuatu yang sangat berharga disebabkan ketakwaan itu, dan kita nak baca ayat 15 16 sama-sama kita mendengar pencerahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma Surah Al-Azim ayat yang ke-15. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam taman-taman syurga dan mata air, iaitu istilahnya jannat dan juga wa'uyun. Jannat, kebun-kebun ini adalah kebun yang rimbun, ya, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang di dunia ini dia selalu bertakwa Ustaz ya. Dia tidak mukhtalif, tidak berbeza pendapat dengan Al-Quran. Dia selalu ikut Al-Quran dan dia tidak percaya kepada segala ataupun ifk, segala perkara-perkara yang menipu, yang tidak diasaskan kepada kebenaran. Dan Allah menyatakan dapat jannatin wa uyun, dan mendapat mata air. Walaupun dia mungkin tak berapa kaya di dunia tetapi masih lagi bertakwa, dan kalau dia kaya di dunia dia tetap bertakwa menyebabkan dia layak untuk mendapat kebun-kebun dan mata air. Kita sudah berbincang dalam surah Muhammad bagaimana ada sungai daripada madu, daripada susu, daripada air, daripada arak, ya, pelbagai jenis ini kerana apa? Kerana takwa yang ditunjukkan. Khiri nama atahum rabbuhum, di akhirat di syurga itu mereka ambil apa yang diberikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, mereka ni amat cemerlang apabila mereka berada di dunia. Salah satu ciri cemerlang orang yang berada di syurga ini, cemerlang di dunianya ialah dia ambil apa yang Allah beri. Maksudnya di akhirat di syurga Allah bagi macam-macam, tapi di dunia ini ada perkara yang Allah beri, ada yang Allah kata jangan. Ya, mana yang jangan dia tahan, dia tak akan buat. Yang Allah beri dia ambil, kerana dia tenang dengan apa yang Allah tentukan di dunia ini, menjadi orang yang muhsinin. Maka apabila sampai di akhirat, ayat 16 itu menerangkan bahawa orang-orang ini dapat ambil apa sahaja yang Allah beri, dan kali ini tidak ada lagi larangan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Salah satu ciri cemerlang mereka ini, macam mana mereka boleh kuat semangat ini, mereka ini pada waktu malam Ustaz ya, yahja'un, ma yahja'un. Yahja'un ini maksudnya ialah tidur Ustaz ya. Jadi mereka ini tidur sikit je. Tidur sikit. Ni rahsia dia Ustaz. Rahsianya. Rahsia nak jadi cemerlang satu, biasa orang cakap bagaimana nak menjadi cemerlang, adalah tipsnya 1 2 3 4. Rupanya dalam ayat 17 ini, muhsinin ini kanu qabla dhalika muhsinin, mereka ini sebelum ini cemerlang pasal di dunia itu bab tidur malam ini dia kurang. Dia kurang, dan inilah yang ditunjukkan pada ayat yang ke-17. Dan seterusnya, apakah ciri yahjaun ini? Waktu malam selain daripada dia tidak banyak tidur, dia juga terhalang daripada berbuat dosa Ustaz. Pasal waktu malam ini mudah untuk berbuat dosa, kerana apa? Orang tak nampak. Ya, macam-macam boleh berlaku pada waktu malam, tetapi dia masih lagi terhalang daripada perkara tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Kerana mereka kurang tidur, ya, maka mereka selalu bangun dah waktu sahur.
Waktu sahur ni maksudnya waktu yang awal pagi sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur ini mereka sentiasa memohon keampunan daripada Allah SWT. Satu tadi mereka yahja'un, mereka selalu solat, tak banyak tidur dan mereka tidak jaga diri mereka daripada berbuat dosa. Tetapi bila dah sampai waktu sahur, waktu pagi, awal pagi itu, mereka masih lagi memohon keampunan kalau ada dosa pada waktu malam. Ataupun apa maksudnya, kalau tak buat dosa pun rasa macam tak buat yang terbaik Ustaz ya. Sembahyangnya tu baru 2 rakaat ataupun 1 rakaat, ataupun kurang tidur tapi tidak betul-betul sembahyang dengan khusyuk. Ini adalah satu status yang amat tinggi. Saya yakin tuan-tuan mempunyai ciri ini. Saya pun tak berapa nak mencapai tahap begini Ustaz ya. Yang harapnya kita doa Allah beri pertolongan kepada kita agar menjadi orang yang digelar sebagai muhsinin sehingga diberikan syurga di akhirat nanti. Dan selepas itu ayat 19, apakah cirinya? Kita akan lihat sebentar lagi. Namun kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada halaman 521. Perkataannya adalah haja'a. Satu ialah tidur, ya, mereka itu kurang tidur. Satu lagi ialah mereka ini tenang. Tenang kerana apa? Kerana mereka tidak tenang disebabkan bimbang tentang hari akhirat, bimbang kalau ada perkara yang tidak betul yang dilaksanakan. Inilah satu kali saja disebut di dalam Al-Quran, dan ini disebut hanya di dalam surah Az-Zariyat, surah yang bercakap tentang rezeki. Dan apa kaitan takwa dengan rezeki ini, kita akan lihat sebentar lagi. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwan falhamilati wiqran faljariyati yusran falmuqassimati amra. Sadaqallahul azim. Telah petikan ayat daripada ayat pertama dan ayat keempat surah Az-Zariyat, yang bunyi-bunyinya dia pun subhanallah, di hujung-hujungnya dharwa, wiqra, yusra, amra. Mungkin tak bertemu pada tempat-tempat yang lain. Nak menceritakan bahawa inilah dari sudut bacaan, dari sudut bunyi suara Al-Quran itu, Allah memperlihatkan, menunjukkan ataupun kita memperlihatkan kemu'jizatan ataupun inilah bukti bahawa Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, terus dia My Quran Time. Kita ngaji sikit tajwid pada kali ini. Tengok slide kita. Apakah contoh-contoh pada ayat yang ke-29. Ayat dua ayat terakhir yang akan kita baca nanti. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Sempurnakan huruf tebal dan nipis dalam ayat ini. Okey, dalam ayat ini memang mencabar. Baca secara macam tu pun saya rasa macam payah. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Sempurnakan setiap kalimah. Fa aqbalatim ra'atuhu, aqbalatim ra'atuhu fi sarratin, fi sarratin fasakkat
fasakkat, bukan fasaqat, fasaqat tak ada, fasakkat, fasakkat. Fa nipis, sad dia yang tebal kat situ, kat nipis. Tetapi macam mana kita nak dalam gabungkan dalam satu kalimah tu, dalam sebutan suara kita, fi sarratin fasakkat, sak sa je yang tebal, jangan sak. Kita dah matikan kaf tu dengan tebal, fasakkat, bukan fasakkat, fasakkat. Wajhaha ada dua ha, wajhaha, biar jelaskan, timbulkan dua-dua ha tu bunyi dua kali, jangan wajah. Wajah tak jelas tu, wajah tak boleh, wajhaha, wajhaha. Sini banyak sikitlah safah kita guna nafasnya. Sebab huruf-huruf yang bersifat angin ni memang keluar nafas banyak sikit. Jadi berhentilah dulu, fasakkat wajhaha, berhenti kat situ, ambil balik, fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ada juga safah sebahagian segelintir, kerana dia nak jimatkan nafas dia, takut nafas dia habis. Ni kalau orang baca berlaku lah. Saya nasihatkan juga pada diri saya dan sahabat-sahabat, jangan kita utamakan lagu tu sehingga kita tak nak keluarkan suara huruf tu yang sebenar, kerana nak menjimatkan nafas. Seperti macam ni, fasakkat wajhaha, bunyi gitu. Sad tu tak jelas, ha pun tak jelas, sebab takutnya nafas habis kat situ. Jadi lagu, kita kena berikan juga hak dia. Jadi utamanya adalah hak huruf itu dulu, kemudian barulah lagu tu Ustaz ya. Masya-Allah ya. Jadi itu panduan penting untuk bagaimana kita membaca ayat 29 ya, dengan masa yang pendek kita belajar. Tetapi sebenarnya pada muka surat ini ada beberapa tempat yang perlu diberi perhatian Ustaz ya. Khawatir nanti kita terbabas ya, terutama bagi perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf yang perlu kita beri perhatian. Jadi itu pelajaran pada hari ini, dan kita ingin teruskan selepas ini pada bahagian kedua kita. Namun kita ingin melihat apakah lagi sifat orang-orang yang cemerlang bertakwa. Pada ayat yang ke-19 yang kita sudah pun baca sebentar tadi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, iaitu pada harta mereka ada hak bagi orang yang meminta dan juga orang yang tak nak meminta. Orang yang mahrum, dia rasa macam saya tidak mahu minta-minta lah, tapi harapnya adalah orang yang akan bantu saya, kerana dia menjaga kepada kemuliaan dirinya sendiri. Jadi ini sifat orang yang cemerlang, yang bertakwa untuk dimasukkan ke dalam syurga bila ada harta Ustaz ya. Bila mereka ada rezeki harta ini, mereka tahu bahawa amwal mereka itu bukan milik mereka semua. Ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak minta. Jadi dia pergi cari orang yang tak minta, dan orang yang minta dia permudahkan ya, dia permudahkan untuk diberikan. Itu ayat yang ke-19. Dan kemudian pada ayat yang ke-20 itu, orang-orang yang cemerlang, dia nampak, dia yakin kepada ayat Allah di bumi ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan juga wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri mereka juga mereka perhatikan betul-betul kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang hebatnya, kalau kita tengok pada bumi ini, kalau kita bercakap tentang Nabi Musa Ustaz ya, dia ada tongkat. Tongkat dia letak je, kemudian terbelah bumi kan. Tetapi rupa-rupanya kita juga kalau ada tongkat daripada batang apa, batang ubi kayu lah contohnya. Ini diberi contoh oleh seorang ustaz lah. Kita ada tongkat tu, letak je kat tanah, nanti insya-Allah lepas itu akan tumbuhlah ubi kayu. Boleh makan. Boleh makan. Tak payah pun kita nak pergi fikir pasal ubi kayu tu macam mana dia nak hidup apa sebagainya. Kita tanam saja. Nak ceritanya ialah kita juga ada ayat dalam kehidupan kita, dan bila kita tengok apa sahaja di atas muka bumi ini, kita makin yakin bahawa apa? Kita mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita di akhirat. Pasal ia adalah sebagai satu hujah. Ya, yakin ini bukan sekadar yakin biasa-biasa, yakin pada hari akhirat. Pada diri sendiri pun dia perhatikan, oh rupanya Allah boleh tumbuhkan kita punya kuku Ustaz ya. Dah potong tumbuh contohnya. Kalau luka tu lepas tu boleh elok. Maksudnya ialah kalau yang tak ada boleh jadi ada, yang tak okey jadi okey. Kalau Allah nak membangkitkan balik kita suatu hari nanti, kita amat mudah untuk diciptakan. Apa lagi perkara yang perlu kita perhatikan agar kita yakin bahawa sebenarnya kita perlu membina jiwa takwa agar rezeki kita di sini dan di sana nanti dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 22 hingga ayat
untuk memahami perkara ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, sebagai Ustaz Fas, masya-Allah, subhanallah. Muka surat satu muka surat saja kalau kita tengok daripada tadabbur Ustaz Fas penuh dengan syarat, dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jelaskan lagi kan, jangan jadi orang yang lalai, dan ciri-ciri orang bertakwa juga memotivasikan kita. Seterusnya beri panduan pula rahsia bangun tengah malam menjadi seorang insan yang sangat hebat. Lepas tu bab rezeki Ustaz Fas. Rezeki. Okey, kita nak baca pula. Okey, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-30. Jom sama-sama kita teruskan bacaan dengan taranum nahwan kali ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 22 hingga 30 untuk kita menyambung, untuk kita memahami lebih lanjut lagi tentang kebesaran Allah berkaitan dengan rezeki, terutamanya Ustaz ya. Dalam ayat yang ke-22 sebentar tadi Allah menyatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini adalah satu ayat yang mengejutkan. Selama hari ini kita ingatkan bahawa saya bekerja, saya pergi cari rezeki. Rupanya rezeki itu ada kat langit Ustaz ya. Wa fis samaa'i rizqukum, bila bercakap tentang langit ni, langit mana? Dalam bahasa Arab ada as-sama dengan as-samawat. As-samawat itu ada 7 petala langit, tapi as-sama itu sesuatu tempat yang tinggi. Jadi wa fis sama, daripada tempat yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rizqukum, rezeki kamu. Jadi bagaimana kita nak menjemput rezeki? Sebenarnya apa yang kita telah belajar tentang ciri orang bertakwa, dia bangun malam, kemudian dia beristighfar, kemudian dia beri kepada orang yang memerlukan, minta tak minta dia bagi juga. Sebenarnya itu adalah cara untuk kita mengakses, mencari rezeki dekat langit. Ya, pelik kalau kita pakai kaedah yang biasa kita faham, kerja dapat duit. Kita mungkin dapat duit tetapi kita tak dapat rezeki, contohnya kebahagiaan, kesihatan, itu semua adalah rezeki ya. Selain daripada kita boleh bercuti, kita boleh bersama keluarga adalah rezeki. Dan dalam hal ini
wa fis sama'i rizqukum, rezeki kita untuk bahagia untuk kita faham. Bila kita belajar ilmu, kita dapat ilham, kita dapat pelbagai harta anugerah daripada siapa? Daripada Allah. Rupanya dia tersimpan di langit untuk kita jemput dengan kita melakukan amal takwa dalam kehidupan kita. Dan orang takwa bukan maksudnya tidak berusaha, tetapi dia tahu bahawa kalau dia berusaha, tak sembahyang, tidur memanjang, tidak minta istighfar, tidak beri kepada orang yang memerlukan, segala rezeki itu adalah rezeki yang akan menjadi sempit, yang akan menjadi penipuan kepada diri orang tersebut. Dan selain daripada itu, daripada langit ini juga wama tu'adun, ya, janji Allah untuk kebaikan-kebaikan yang ada sebenarnya ada di langit, yang kita selalu harapkan bahawa kita dapat janji-janji yang baik ini. Fa wa rabbis samai wal ard, Allah lah Tuhan langit dan bumi, dan ianya adalah benar, sesungguhnya benar seperti apa yang sungguh kamu katakan. Kamu katakan apa? Maksudnya ialah apa sahaja yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, dan ianya adalah suatu perkara yang tidak dapat dinafikan lagi. Ya, tidak dapat dinafikan lagi kecuali bagi orang yang kufur. Ustaz, ya, orang yang kufur dia rasakan bahawa rezeki dia cari, kan. Tapi kalau kita tanya pada dia, macam mana dia cari oksigen contohnya, kan, macam mana dia tadi kita tanam pokok ubi tadi, tanam batang je pendek begitu, tanam cucuk, macam mana pula dia boleh jadi ubi kayu selepas itu, kan. Jadi kalau kita tanya pada mereka, kita tahu bahawa mereka tak dapat jawab. Dan itu jugalah yang perlu kita faham, bahawa rezeki kita usaha juga, tetapi usaha yang paling bijak adalah apabila kita berusaha dengan amal takwa yang dinyatakan pada ayat sebentar tadi. Salah satu contoh bagaimana seorang individu yang bertakwa, Ustaz, ya, kisah Nabi Ibrahim bersama dengan tetamunya. Kita baca ayat 24 hingga ayat yang ke-25, bagaimana Nabi Ibrahim ini adalah seorang individu yang amat memberi kepada mereka yang perlu ataupun tidak, yang minta ataupun tidak minta. Siapakah tetamu yang hadir ke rumah Nabi Ibrahim? Ayat 24 dan ayat 25 kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, sahabat-sahabat, kita nak baca ayat yang ke-24 dan 25. Ini kisah Nabi Ibrahim. Dengan tetamu, sahabat. Tetamu dia. Siapa tetamu itu nanti kita tengok. Okey. Tetamu, bagaimana adab melayan tetamu Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad lagi. Sudah pasti kita nak tahu kisah ni yang sangat menarik, insya-Allah. Ayat 24 hingga 25. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang ke-24. Tahukah kamu cerita tentamu Nabi Ibrahim, iaitu tetamu yang dimuliakan? Siapa tetamu Nabi Ibrahim? Pada ayat yang ke-25 Allah bercerita, tetamu ini masuk, ya, ke rumah Nabi Ibrahim dengan menyatakan salaman. Salaman ni bukan dia cakap salaman, Ustaz, ya. Salaman ini maksudnya mereka menyatakan assalamualaikum, dijawab dengan salam yang lebih baik oleh Nabi Ibrahim dengan perkataan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi sambungannya, tapi disimpulkan dengan perkataan salamun. Itu perkataan salaman dengan baris atas tanwin itu, dan mun itu kalau kita baca bahawa baris di depan ini lebih berat berbanding dengan baris bawah atau baris atas. Jadi di sini qala salamun itu dibalas Nabi Ibrahim dengan lafaz salam yang lebih mulia. Itu adalah adab bagi kita yang menerima salam. Tetapi lebih daripada itu, Nabi Ibrahim menyatakan qaumum munkarun, kamu ini adalah satu kaum yang kami tak kenal, kan? Kami tak kenal siapa kamu ni, kan? Itu ditanya oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang malaikat ini tetamu, Ustaz, ya, tetamu ini malaikat sebenarnya dia tak menjawab. Ketika dia dah berada dalam rumah ini, faragha, ya, istilahnya faragha ini iaitu Nabi Ibrahim cepat-cepat pergi senyap-senyap, Ustaz.
senyap-senyap kepada ahli keluarga dia, cakap kita siapkan makanan untuk tetamu kita, dan kemudian dibawakan apa, anak lembu samin. Satu maksud samin ni gemuk, tapi yang keduanya panggang Ustaz. Ya, jadi anak lembu panggang ini dinyatakan pada surah lain gemuk, dan ayam lembu ini panggang. Kira lembu golek lah Ustaz. Lembu golek, ya. Jadi kalau kita tengok bahawa apa rezeki yang ada pada Nabi Ibrahim beri. Ya, bagaimana seorang yang bertakwa, dia selalu memberi ketika orang minta tak minta. Tetamu ni tak minta, tetapi Nabi Ibrahim cepat-cepat pergi cakap pada ahli keluarganya, siapkan, dan mereka bawakan lembu golek, ya, lembu panggang mereka itu tadi. Dan sifat lembu ini samin itu juga sebagai satu adab Ustaz, ya. Bawa lembu yang paling baik, jangan pula bawa kan bawa yang tak baik. Belakang ada macam-macam makanan, bagi biskut kering je. Itu satu, kan. Dan yang keduanya adab yang kita belajar dalam ayat yang ke-26 ini, faragha. Susah nak sebut Ustaz, kan. Faragha ni ialah Nabi Ibrahim pergi senyap-senyap, tak ada pula tanya kepada tetamu, awak nak makan ke tak nak makan. Dia tak cakap begitu. Pasal kalau tanya begitu, ulama tafsir menyatakan itu sebagai tanda tidak beradab. Tanya orang nak makan ke tak, mestilah orang dia kata tak apalah, tak payah makan, tak payah susah-susah, kan. Tak payah tanya, siapkan jadi awal-awal, terus saja dibawakan. Maka selepas itu dia mendekatkannya kepada mereka, dekatkan makanan tersebut, dan dia menyatakan mengapa tak makan, ya, pada ayat yang ke-27. Maka bila tak makan, Nabi Ibrahim sudah rasa takut Ustaz. Fa'aujasa minhum khifah, iaitu dia merasakan takut. Mengapa takut? Dalam tradisi orang-orang terdahulu, kita bagi makan, kalau orang tu tak makan, orang itu adalah bakal penyamun ataupun pembunuh Ustaz. Pasal orang yang nak membunuh, dia tak boleh ambil makanan, pasal dia akan rasa terhutang budi, dan dia tak akan sanggup untuk membunuh seseorang. Jadi Nabi Ibrahim pun rasa ini menakutkan. Maka bila dah ada rasa takut pada Nabi Ibrahim, malaikat bercakap pada ayat yang ke-28, qalu la takhaf, ya, malaikat bercakap jangan takut, kami nak bawa kabar gembira, nak ucapkan tahniah bi ghulamin alim, dengan seorang anak yang bijak. Siapakah itu? Inilah berita kelahiran Nabi Ishaq, ya, Nabi Ishaq kepada seorang individu Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah, ya, pada waktu ini. Maka bila didengar oleh isteri Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-29 itu, kita baca ayat 29 sekali lagi. Yang tadi Ustaz cakap susah nak baca Ustaz, ya, kan. Kita praktikkan sekali lagi bersama, dan ini adalah respon daripada isteri Nabi Ibrahim yang kita boleh belajar sesuatu selepas ini. Kita baca Ustaz. Ayat yang ke-29, kita baca sekali lagi satu baris. Auzubillahi minasyaitonir rajim. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Surah Al-Azim. Kemudian isterinya datang memeluk, ya, terkejut lalu menepuk wajahnya. Dia macam orang tak percaya, bermimpi Ustaz, ya. Ni aku ni betul ke tak ni? Pasal mendapat khabar apa? Bahawa akan dikurniakan anak, padahal beliau adalah seorang tua, ajuz, dan juga yang tidak subur, aqim. Jadi bila isteri Nabi Ibrahim bercakap demikian, malaikat ini membalas kadzalik. Itu mudah, ya, seperti itulah, begitulah apa yang dibuat oleh Allah. Allah boleh buat. Innahu huwal hakimul alim. Allah itu amat bijak dan amat mengetahui. Pelajaran kita ialah bila Nabi Ibrahim berbuat kebaikan, maka selepas itu dapat rezeki Ustaz. Ya. Rezekinya adalah seorang anak. Maka itu peluang bagi kita, kalau kita dapat banyak rezeki, raikan tetamu, dan juga buat apa amal takwa yang disampaikan dalam ayat ini, membawa kepada resolusi pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, usaha bangun malam, mengerjakan ibadah dan berdoa memohon keampunan, kerana ini adalah antara
kunci untuk kita mendapat rezeki yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga adab dengan memberi salam apabila bertandang ke rumah orang lain. Dan yang ketiga, kita sambut kedatangan tetamu dan muliakannya dengan jamuan terbaik, kerana kita tahu bahawa Allah mengganjarkan yang lebih lagi untuk mereka yang meraihkan tetamu. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, berilah kebaikan kepada kami ya Allah, jadikanlah ayat Al-Quran yang kami sentiasa baca ini, kami sentiasa beramal dengan isi kandungan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beradab dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyiduna wa Maulana Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berilah kebaikan kepada kami dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa mengikuti petunjuk sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang sentiasa bertakwa, dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk kita menyumbang sebagai salah satu sifat orang bertakwa. Moga-moga Allah mengganjarkan rezeki yang hebat untuk tuan-tuan yang bersama dalam gerakan ini. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.